Assalamualaikum dan salam syarabku sayang. Buletin Lukas edisi tengah hari 30 Ogos 2021 bersama saya Fatin Syahira Rosti. Memulakan berita tengah hari mengenai perkembangan harian COVID-19. Jumlah kumulatif kes positif di Sarawak kini meningkat kepada 112,245 susulan 2,522 lagi kes baharu direkodkan pada Ahad. Kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan kes dikesan di 35 daerah dengan Kuching merekodkan kes tertinggi dengan 1,316 kes disusuli daerah Serian dengan 250 kes. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri JKNS turut melaporkan 2 kematian akibat COVID-19 yang melibatkan kanak-kanak perempuan berumur 8 tahun dari Serian dan lelaki berumur 59 tahun dari Sibu. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak telah mengisytiharkan kluster Kaman Bau sebagai kluster baharu yang melibatkan kluster komuniti di Kampung Kaman Jalan Krokong Bau. Manakala 2 kluster telah tamat iaitu kluster Abu Bengang Saratok dan kluster Pasar Setutong 2 Kuching setelah tiada kes baharu dikesan dalam tempoh 28 hari yang lepas. Sehubungan itu, JPBN Sarawak telah membuat keputusan pengisytiharan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di lokaliti berikut. Berita seterusnya, Pusat Pemberian Vaksin AstraZeneca PPVAZ, Dewan Institut Kemahiran Belian Negara IKBN MIRI menamatkan operasinya pada 27 Ogos selepas berjaya mengagihkan sejumlah 19,734 vaksin AstraZeneca AZ dan 36,083 vaksin Sinovac sejak Jun tahun ini. Sehubungan itu, Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB MIRI, Datuk Lee Kim Shin mengucapkan terima kasih kepada 120 petugas dari pasukan Healthcare Organizer HCO yang diketuai oleh Dr. Kang Jin Rong daripada Klinik Keluarga Kang Family. Ia termasuk anggota Barisan Harapan dari Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan Polis Diraja Malaysia PDRM serta sukarelawan dari IKBN MIRI dan MyVac Kementerian Belia dan Sukan KBS sepanjang perkhidmatan di PPVAZ Dewan IKBN MIRI. Sementara itu, bagi penerima vaksin AstraZeneca yang masih belum menerima dos kedua, pihak HCO dan JPBB MIRI akan membuat satu pengumuman berkenaan pada masa kemudian. Sehingga kini, 92.54% daripada penduduk dewasa yang berumur 18 tahun dan ke atas di bahagian MIRI telah mendapat dos pertama dan 87.24% orang telah mendapatkan dos kedua pada 27 Ogos 2021. Dalam perkembangan lain, Datuk Lee juga Adun Senadin telah mengadakan lawatan ke Dewan Bangunan Bulan Sabit Merah MIRI bagi meninjau kempen derma darah anjuran jiran wanita kawasan Rukun Tetangga KRT Pujut Tanjung Batu MIRI dengan kerjasama Tabung Darah Hospital MIRI. Dalam lawatan itu, Datuk Lee menyeru orang ramai yang sihat tubuh badan untuk menerima darah bagi menyelamatkan nyawa orang lain. Jelas Menteri Pengangkutan Sarawak itu, amalan menderma darah harus diteruskan bagi membantu mereka yang sedang mendapatkan rawatan di hospital dan klinik. Seramai 6,653 penderma telah mendaftar dengan 5,592 telah menderma sejak 2020 hingga kini di MIRI.
Selanjutnya mengenai sumbangan bantuan makanan asas daripada Ahli Parlimen Petrajaya merangkap Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Sri Fadilah Yusof kepada penduduk kampung Sungai Maung yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Bantuan berupa 210 bakul keperluan asas itu disampaikan oleh petugas Pusat Khidmat Ahli Parlimen Petrajaya di pekarangan Masjid Istiqlal Kampung Sungai Maung pada Sabtu. Sejurus selepas itu, petugas Pusat Khidmat Ahli Parlimen Petrajaya meneruskan pengagihan bantuan kepada 8 ketua isi rumah di Kampung Segedu. Dalam pada itu, Pusat Khidmat Adun Satok turut menyumbang bantuan makanan asas kepada penduduk Kampung Sungai Maung yang menjalani PKPD. Bantuan itu disampaikan oleh Timbalan Ketua Cawangan PBB N8 Satok, Dato' Ibrahim Baki di pekarangan Masjid Istiqlal Kampung Sungai Maung. Penyerahan bantuan dilakukan kepada Ketua Ranting PBB Sungai Maung, Abdul Latif Saleh dan Ketua Kampung Sungai Maung, Masni Mohri sebagai mewakili penduduk kampung. Pelaksanaan PKPD di kampung berkenaan dikuatkuasakan sehingga 2 September depan. Manakala di Sadong Jaya, kerja pembinaan bagi projek pendalaman dan membersihkan sungai-sungai asal di kawasan Dun berkenaan giat dilaksanakan mengikut jadual ditetapkan. Adun Sadong Jaya Aidil Lariwu berkata, meskipun berdepan kekangan pandemik COVID-19, projek berkenaan tetap dilaksanakan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Jelas beliau, projek penggalian sungai tersebut bertujuan mengatasi berlakunya banjir kilat serta menambah baik sistem pengaliran air di kawasan Sadong Jaya. Ujarnya, meskipun pembinaan projek ini agak perlahan akibat COVID-19, namun beliau berpuas hati dengan kerja-kerja yang dilaksanakan. Tambah beliau, apabila projek itu siap kelak, ia akan memberikan impak positif kepada masyarakat setempat khususnya para petani. Seterusnya, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM telah terlibat dalam melaksanakan penghantaran vaksin dan peralatan perubatan dari Kuching, Sibu dan Bintulu ke Tawau, Sabah. Menurut kenyataan media pada Ahad, penghantaran dilakukan menggunakan pesawat jenis C-130H dari nombor 14 Skuadron TUDM sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan Sabah meningkatkan pemberian vaksin di kalangan rakyat mereka untuk mencapai sasaran imunisasi kelompok pada Oktober ini. Pengambilan vaksin ini adalah jenis komuniti sumbangan Majlis Keselamatan Negeri MKN Sarawak kepada MKN Negeri Sabah. Dalam pada itu, penghantaran vaksin berkenaan adalah untuk mencapai hasrat kerajaan dalam melaksanakan pemberian vaksin di PPV Outreach untuk membantu mempercepatkan proses vaksinasi di kawasan-kawasan pedalaman, seterusnya menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Difahamkan kesemua vaksin dan peralatan perubatan itu telah dibekalkan oleh pejabat farmasi bahagian Sibu dan antara barang-barang tersebut ialah 6 karton sirin, 2 karton vaksin, 3 karton sodium chloride injection dan 2 karton kad vaksin. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Fatin Syahira Rosdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.